Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita lagi pada hari ini. InsyaAllah saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua ada satu aplikasi yang pada saya amat-amat bermanfaat, amat-amat bagus, yang membantu kita menjadi sahabat Al-Quran. Boleh kita katakan lengkap untuk kita baca, untuk kita rujuk bahasa Al-Quran, untuk kita buka terjemahan, baca terjemahan, untuk kita melihat tafsir, dan ada killing point yang saya rasa memang saya belum jumpa ada pada apps lain, iaitu bahagian planner yang boleh membantu kita untuk khatamkan bacaan Quran kita, tolong monitorkan progres pembacaan Al-Quran kita. Jarang sebenarnya ada apps Quran yang ada dekat dua-dua platform. Kadang-kadang dia ada dekat Play Store, tapi dekat App Store Apple dia tak ada. Ataupun dia ada dekat App Store ataupun Play Store, tapi dia tak sama function dia. Yang apps yang saya nak perkenalkan ni ada di dua-dua platform dan kedua-duanya berfungsi secara penuh as is. Macam mana dekat Android, macam itulah dekat Apple. Jom sama-sama kita tengok. Sebab saya gunakan iPad, jadi saya tunjukkan App Store lah. Mana kalau kita gunakan Android, boleh tengok dalam Google Play Store, sama saja. Okey, buka App Store, kemudian cari Al-Quran. Okey, biasalah dia akan keluar banyak suggestion. Cuba cari ni, cari yang ni, Al-Quran Tafsir and by word. Yang ni, yang warna hijau ni, yang sahabat-sahabat nampak ada 5 bintang, 2,700 orang yang telah beri rating untuk apps ni. Macam ni rupa dia. Kita tengok aplikasi ni dibangunkan oleh GreenTech Apps Foundation. Bukan senang nak jumpa dalam iOS apps yang ada sampai 2,700 orang beri rating kan. Masya Allah. Baik, kita buka. Secara UI-nya ada 3 button besar dekat atas ni. Kalau kita tengok yang paling kanan, ia ialah untuk settingkan appearance apps kita. Kita boleh pilih lah tema dia warna hijau ke, warna kelabu ke. Saya suka hijau. Kemudian kita boleh pilih saiz paparan teks Al-Quran dan teks terjemahan kita. Dan kita juga boleh pilih sama ada kita nak tunjuk ke tidak kod warna tajwid. Baik. Kemudian yang sebelah kiri ni, ini ialah apps ni punya menu. Kita boleh gunakan function lompat ke ayat yang kita nak cari. Kemudian kita boleh cari juga di index, dan kita boleh manage audio kita. Maknanya ini pasal qori lah kan, kita boleh tekan play ayat-ayat tertentu kita nak dengar bacaan, tekan play. Jadi saya memang suka Syekh Al-Husari sebab saya nak rujuk bacaan tajwid dia. Kemudian ada tajwid rules, ini sekadar rujukan sajalah. Maknanya dia nak beritahu inilah kod-kod warna dalam Al-Quran apps ni. Ada pasal gunnah, pasal ikhfa dan seumpamanya. Kita boleh rujuk sendiri. Dia siap beritahu lagi. Waqaf tam ada 22, waqaf aula ada 603. Dia beritahu siap-siap. Kemudian ada pula button mushaf. Ini untuk kita pilih mushaf yang kita nak paparkan. Apa itu atas pilihan kita. Okey, jadi UI-nya simple. Di bahagian bawah ada read, ada planner, ada bookmark, ada notes, ada daily ayah. Jadi kalau kita tengok bahagian read ni yang sekarang lah, maknanya dia akan paparkan menu surah. Dia siap paparkan apa? Nombor surah, nama surah, ni bahasa Arab dia. Kemudian nama surah tu punya translation dalam bahasa Inggeris. Kemudian bahagian planner, yang ni yang saya nak kongsi sangat. Saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Nantilah di hujung video nanti. Bookmark, mungkin ada ayat yang kita nak tanda, penting buat rujukan kita. Notes, kita boleh tambah nota-nota yang kita dapat daripada kelas ataupun kita punya pembacaan. Dan daily ayah. Daily ayah ni bagus juga. Bila kita tekan, dia akan keluarkan ayat-ayat tertentu secara umum sahaja. Kita refresh, dia keluar yang lain. Kita refresh, dia keluar yang lain. Kita terus pergi kepada paparan utama Al-Quran kita. Kalau saya tekan surah ni, dia akan keluar. Ini sebab saya pilih. Mana saya dah pilih dah, inilah saiz teks Quran dan terjemahan. Kalau rasa nak tukar, boleh tukar. Contohnya saya rasa macam nak tengok terjemahan bahasa Melayu lah, jadi saya tukarlah translation yang nak dipaparkan ni ke bahasa Melayu.
Dua-dua pun boleh, satu cukup lah bahasa Melayu. Kemudian kita juga boleh pilih sama ada nak keluarkan ke tidak terjemahan perkata. Sekarang saya tutup. Kalau saya buka, dia akan paparkan secara begini. Cantik juga. Di sini ialah ayat bahasa Arab. Di bawah sekali ialah terjemahan penuh bahasa Melayu. Yang dia kelabukan ni ialah terjemahan perkata dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin kalau kita nak belajar bahasa Arab secara harfiah, bagus gunakan terjemahan perkata. Tapi kalau saya tutup. Saya lebih suka lihat yang ni. Itu atas kita sebenarnya. Baik, jom kita masuk. Apa sebenarnya killing point yang buat saya rasa apps ni semua orang kena download, semua orang kena gunakan? Nombor satu bagi saya, paparan dia kemas. Nampak teks Quran dia kemas. Saya memang suka font ni. Bagi saya dia very very clean. Rupa tulisan mempengaruhi keinginan dan keseronokan baca Quran. Untuk saya lah, setiap orang ada preference kan. Untuk saya suka font yang ni, yang font klasik Madani nama dia. Maknanya font ni dia tak bertindih. Dia seketul cantik pada pandangan saya. Jadi kita punya apps ni ada dua display. Kalau rasa nak terjemahan, tekan ni. Nak teks penuh, kita boleh pilih lah, kita boleh swipe macam tu. Tapi sebab saya nak cerita killing point, saya kena cerita gunakan terjemahan. Okay, killing point pertama, saya rasa apps lain tak ada macam ni. Apa dia? Tapkan pada mana-mana perkataan yang kita rasa nak belajar tentang perkataan tu. Sebagai contoh, ada Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya tap pada Ar-Rahim. Sekarang saya klik. Kita pilih perkataan tu, dia akan keluar window dekat bawah ni, terjemahan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Subhanallah. Dan dia siap bagi tahu perkataan tu apa? Kata kerja ke, kata nama ke, preposition. Subhanallah. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan akan terbahagi pada 3. Isim, fa'il, huruf. Noun, verb dengan preposition. Jadi dia beritahu siap-siap. Ar-Rahim ini ialah noun, kata nama. Tak cukup dengan tu, kalau kita scroll bawah sikit, dia siap bagi root word. Dia siap bagi kata akar. Subhanallah. Ar-Rahim, kata akar dia yang ni. Dan kalau kita tapkan click for more, nampak kan? Dia akan besarkan. Kemudian kita tekan lagi click for more, dia akan beritahu pula perkataan ni lahirkan 9 bentuk perkataan lain. Rahman, Rahim, Rahmah, Arham, Rahimah, Arham, Rahim, Ruhmah, Marham. Tak cukup dengan dia beritahu bentuk-bentuk perkataan yang keluar daripada root word dia, dia siap beritahu ada berapa tempat pula. Macam contoh, Rahman ada 57 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Rahim ada 116 kali. Masya Allah. Kita boleh tahu perkataan-perkataan tu berapa kali Allah sebut. Maknanya berdasarkan kata akar dia. Kita boleh tekan. Contoh kita nak tahu Rahim 116 kali. Ada anak panah ni, kita tap. Dia senaraikan di mana berada perkataan Rahim ataupun yang kita pilih tu. Nampak ni? Yang ni ialah surah. Surah pertama ayat 1, surah pertama ayat 3, surah kedua ayat 37, surah kedua ayat 54, surah kedua ayat 128. Dia beritahu siap-siap. Masya Allah. Saya rasa saya belum jumpa apps Al-Quran yang boleh sampai macam ni dia gali perkataan Al-Quran. Apa lagi? Ruhmah. Kita rasa ada ke dalam Quran perkataan Ruhmah? Ada. Nampak tak? One time. Ada satu kali dalam Quran. Dan kalau kita buka di sini, dia berada dalam surah ke-18 ayat 81. Nak tengok boleh? Klik. Dia keluarkan terus. Surah 18, surah Kahfi ayat 81. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Subhanallah. Dia sama, nampak root word dia sama kan? Subhanallah. Kita boleh patah balik ke menu yang tadi tu, dalam pencarian asal kita. Saya rasa apps lain tak ada fungsi bahasa sampai tahap tu. Kita boleh tahu perkataan tu kata nama ke, kata kerja ke, ataupun pelengkap bahasa ataupun preposition.
dan kita pun boleh tahu pula perkataan tu punya kata akar. Dalam bahasa Arab penting untuk kita kenal pasti kata akar, sebab kata akar yang berlainan akan melahirkan bentuk perkataan yang berlainan. Kita boleh tahu dengan kata akar yang sama tu berapa perkataan dikeluarkan dan di mana dia berada dalam Al-Quran dan berapa kali dalam Al-Quran dan apakah ayatnya. Masya Allah. Green Tech App Foundation, semoga Allah Ta'ala memberkati usaha kamu semua, berikan kamu keberkatan dalam kehidupan kamu. Itu killing point yang kedua. Pertama tadi apa? Dia punya paparan dia cantik. Yang kedua, dia ada fungsi bahasa yang sangat-sangat lengkap. Dan yang ketiga, yang ni sebenarnya pada saya memang saya belum jumpalah apps yang sesempurna ini yang boleh membantu kita untuk kita khatam Al-Quran secara berstruktur. Jom kita kembali ke paparan apps kita. Untuk kita boleh khatam Al-Quran, saya nasihatkan kita tegakkan dulu display kita ni, balik kepada paparan mushaf. Tak apa kalau nak tengok terjemahan pun boleh juga, sebab ada orang dia suka baca dengan terjemahan. Saya nasihatkan bagus baca dengan terjemahan, sebab kita sekurang-kurangnya kita tahulah perkataan apa yang kita sebut. Kita sedang cakap pasal apa. Walaupun terjemahan tak bawa makna, tapi at least dengan terjemahan kita tahu tengah baca pasal apa. Pasal bulan ke, pasal bintang, pasal binatang yang Allah Ta'ala haramkan untuk kita makan, pasal adab-adab dalam rumah tak boleh masuk sekian-sekian. Jadi bagus untuk kita baca terjemahan. Saya nak tunjuk contoh, saya gunakan paparan mushaf untuk kita mudah faham. Okey, sekarang kita nak khatam Quran kan? Jangan risau. Khatam Quran ni perkara yang senang. Sebaik-baiknya banyakkanlah baca Quran, tapi kita kan ada kerja, ada tugasan, jadi mungkin bagi sebagian orang dia susah nak hafal. Sebenarnya susah tu dalam minda je, benda tu senang. Sebenarnya nak khatam Quran tak lama. Kita buka paparan mushaf ataupun paparan terjemahan. Ni saya buat contoh ni paparan mushaf. Jadi langkah pertama, target kita nak khatam dalam berapa hari. Sebulan mana 30 hari, ataupun 2 bulan 60 hari, ataupun khatam dalam tempoh 3 bulan. Kita target betul-betul. Saya bagi contoh lah, katalah kita nak khatam dalam tempoh 3 bulan, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Kita nak khatam setahun 4 kali. So kita nak habiskan bacaan Quran kita dalam tempoh 90 hari. Jadi caranya ialah pada paparan Quran kita ni, nampak tak kat bawah ni ada 3 button kan? Yang button anak panah ni auto scroll. Ni tak apalah. Yang tengah-tengah ni play. Mungkin kita nak dengar bacaan qari yang kita pilih. Dan yang saya nak tunjuk tu button yang paling kanan bawah ni. Ni button ni nama dia button planner. Kalau kita buka ni, ini kegunaan untuk kita plan bacaan Quran kita. Okey, sekarang saya tap, dia keluar ni. Do you want to add a Quran planner? Yes. Sekarang ni kita boleh bagi nama dekat misi kita. Contoh saya bagi misi khatam 2021. Maknanya saya nak khatam buat kali pertama bagi tahun ini. Pilih range. Kita nak baca tu daripada mana ke mana. Ni tak semestinya khatam. Saya tunjuk contoh ni. Kalau kita nak khatam Al-Quran, melintangkanlah contoh yang saya nak tunjuk ni Al-Fatihah sampai An-Nas. Maknanya betul-betul bacalah. Betul-betul baca daripada ayat pertama sampailah baca An-Nas, surah yang terakhir, juzuk yang terakhir, muka surat terakhir. Okey, baik. Dan mana kita baca satu Quran. Number of days ialah berapa hari kita nak khatam. Saya pilih 90 hari. 90 hari. Nampak 90 hari. Add planner. Dah rasa okey, dah set daripada mana? Daripada surah Fatihah sampai An-Nas, maknanya satu Quran. Kemudian 90 hari. Notification. Kemudian kita add planner. Allah akan dia beri notification. Sekarang ni kita dah ada planner. Kita check balik. Bila kita tap, dia akan keluar nama misi kita Khatam 2021. Session. Ni kita nak faham sikit. Kenapa ada perkataan session? Kita kena buka button yang kanan ni, all session. Bila kita cakap kita nak khatam 90 hari, tengok nombor. Nombor ni ialah nombor hari. From ni ialah kita kena baca daripada mana untuk hari tu. Tu ialah kita kena baca sampai mana untuk hari tu. Nombor ni cuba tengok ada berapa. 1, 2 sampai
90. Sebab saya nak khatam 90 hari, dia dah susun siap-siap dah. Saya kena baca apa pada hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-90. Masya Allah, saya belum pernah jumpa apps yang ada planner khatam sebaik ini. Jom sambung balik. Okey, jadi hari pertama, contoh hari pertama saya kena baca Al-Fatihah, muka surat pertama sampailah Al-Baqarah, muka surat 7. Esoknya saya kena baca Al-Baqarah ayat 49 yang berada di page ke-8 sampai ayat 93 yang berada di page 14. Jadi secara puratanya saya kena baca 7 muka surat sehari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampailah hari yang ke-90. Itu maksud session. Baru kita faham yang planner tadi, maknanya bila kita tekan planner ni, current session maknanya hari ni punya session ialah kita kena baca Fatihah ayat 1 sampai Baqarah ayat 28. Currently at mana? Itu pembacaan kita yang setakat ini. Saya tegakkan balik supaya nampak. Okey, baca muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5. Katalah saya habis berhenti pada muka surat 6. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya melintangkan balik. Okey, saya dah baca sampai sini. Nampak tak? Muka surat 6. Kita berhenti kita kat mana dia beritahu. Kita dah habis baca sampai muka surat 6. So, save progress. Tekan ni. Maknanya apa? Kita dah 0.8% dalam perjalanan untuk khatam Al-Quran. Khatam Quran ni kalau boleh kita jangan lagi-lagi. Bukan tak boleh baca lebih, tapi kita nak belajar istiqamah, cuba ikut plan tu dulu. Sebab akan sampai hari kita malas. Dalam 90 hari tu akan ada hari kita rasa macam malas sikit. Sebab tu kita kena belajar sabar. Maknanya baca lebih tu tak ada masalah, baguslah. Tapi untuk plan khatam ni cuba follow yang ada. Baca Quran bagus, tapi jangan abaikan aspek kefahaman. Maknanya di samping baca sahaja teks Al-Quran, cuba baca terjemahan, cuba belajar tafsirnya sedikit demi sedikit. Itu lebih bermakna. Jadi itulah dia 3 killing point yang ada pada apps Al-Quran yang dibangunkan oleh Green Tech App Foundation ni, yang saya rasa tak ada pada apps Quran lain. Jadi kalau rasa bermanfaat, kalau rasa apps ni boleh memberikan kita semangat untuk khatam Quran, memberikan kita manfaat untuk kita belajar bahasa Arab dalam Al-Quran, sharekan video ini kepada sahabat-sahabat lain. Itu saja. Oh, lupa nak beritahu, apps ni percuma 100%. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkatan, pahala yang mencurah-curah buat Green Tech Apps Foundation. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.